ini. Okey, lukis satu. Maksudnya ini graf pertama, ini graf kedua. Jadi penyelesaian dia adalah kamu tengok koordinat X tu berapa. Apa nilai koordinat X itu. Sama jugalah dengan hari ni. Kita nak cari X berapa, X1, X2, X3. Okey, ini dalam modern maths kamu dah belajar. Jadi perkara yang sama untuk MS hari ni, cuma bezanya satu graf kita tu adalah graf fungsi trigo, iaitu graf sin ke, graf cos ke, graf tangent. Okey, jadi senang benda ni kita tengok dengan contoh. Okey, kita nak menyelesaikan, kalau diminta selesaikan maksudnya mencari nilai X. Okey, contoh 15. Pada paksi yang sama, lukis graf Y sama dengan 2X. Okey, satu, dan Y sama dengan X per 2 pi yang kedua. Okey, cikgu ada sebut, kalau soalan sebut lukis. Lukis maksudnya kamu kena plot atas kertas graf. Okey, plot atas kertas graf maksudnya dengan skala yang betul, titik-titik yang betul. Alright. Jadi dia minta kamu lukis dua graf ini dalam julat 0 hingga pi nilai-nilai X-nya. Okay, 0 hingga pi. Jadi kamu kena sediakan koordinat-koordinat untuk nilai X daripada 0 sampai pi. Ambillah 0 ke 0, 45, 90 tu sampai pi. Okay, kamu tambah, letakkan koordinat yang bertambah secara uniform. Okay, seterusnya nyatakan penyelesaian bagi persamaan trigonometri ini. Nampak tak? 2 pi sin 2x tolak x. Diminta itu. Tak sama kan? Mula-mula suruh lukis graf. Kamu dah tahu lukis graf ni. Y sama dengan sin 2x. Tahu graf dia macam mana? Tahu kan bentuk graf kita dah boleh agak. Kalau kita diminta melakar, kita dah belajar last week tu, hari Isnin. Tengok amplitude dia berapa kelas? Amplitude berapa untuk graf tu? Kemudian berapa dia punya cycle dia? Kitaran dia. Okey, amplitude tak tulis, maksudnya kalau tak nampak apa-apa nombor kat situ, ya betul, Sarah, Eva, betul, thank you. Amplitude dia 1, kemudian kitaran dia ada 2. Okey, kitaran dia ada 2. 2 kitaran sehingga 2 pi. Ingat, 2 kitaran sehingga 2 pi. Jangan tengok ini dulu. So kita akan lukis dulu. Kita akan lukis, kalau nanti kena buat atas kertas graf lah. Tapi sekarang kita boleh lakar dulu. 2 kitaran untuk sin, jadi 1, 2. 2 kitaran untuk sin, tapi 2 hujung tu mesti lukis tulis 2 pi dulu. Depan ni kosong. Kemudian baru tengok, oh dia nak sampai pi saja. Sekarang baru kita tengok graf. Okey, dia mau sampai pi saja. Kalau pi kamu carilah. Sebenarnya soalan nak sampai sini aja. Jadi yang belakang ni kamu boleh abaikan. Alright, okey balik. Soalan nak sampai pi saja. 2 pi tak payah bagi. Boleh kan? Okey, ini graf yang pertama kamu akan lukis. Kemudian graf yang kedua adalah Y sama dengan X per 2 pi ni. Okey, Y sama dengan X per 2 pi. Ini kalau kamu perhatikan, graf ini adalah graf linear. Linear maksudnya lurus. Okey. Kala. Ibu tanya kala. Kalaan tu kitarannya satu kitaran sajalah kalau sampai pi. Okey. Satu saja. Satu cycle saja untuk sampai pi. Okey. Alright. Yang kedua, diminta lukis graf yang kedua ni adalah Y sama dengan X per 2 pi. Dia kata atas paksi yang sama. Jadi, kamu perhatikan ni, Y sama dengan X per 2 pi, kamu tak nampak perkataan sin, tak nampak perkataan cos, tak nampak perkataan tangent. Betul tak? Kalau tak nampak perkataan-perkataan tu, maksudnya ini bukan graf trigo. Ini bukan graf trigo tetapi adalah graf linear sebab X-nya kuasa 1. Graf linear ingat lagi, X kuasa 1. Kalau X kuasa 2 jadi graf apa kelas? Kalau nampak X kuasa 2 jadi graf apa tu? Kita revision sikit.
Ingat lagi tak? Kuadratik. Pandai. Kalau X kuasa 2, graf kuadratik. Kalau nampak X saja kuasa 1, itu linear. Orang lain pun ingatlah ya, refresh balik. Okey, jadi kalau graf linear lurus, kamu tak susah, kamu cari 2 titik saja, ambil X1, ambil Y, paling kurang 2 lah. Kalau lebih lagi selamat. Okey, carilah 2 nilai X. Katakan kita ambil kosong sampai pi lah. Nilai X yang ada kat sini adalah kosong dengan pi. Jadi gantikan X dia kosong. Ganti kat sini. X ni kosong. So kamu akan dapat Y sama dengan kosong bahagi 2 pi. So kosong juga. Apabila X sama dengan pi, jadi cikgu tunjuk kat sini bila X sama dengan pi, Y sama dengan pi bahagi 2 pi. Jadi pi dengan pi boleh potong. Okey, kamu dapat 1/2 sahaja. Y sama dengan 1/2. Jadi kita ada 2 koordinat ni, kita dah boleh lakar agak-agak. Okey, tadi lupa. Amplitude dia 1. Negatif 1. Jadi koordinat kita yang pertama untuk graf lurus, untuk graf kita yang lurus tu, koordinat yang pertama adalah 0, 0. Okey, koordinat yang kedua adalah pi, X-nya, Y-nya adalah 1/2 kat situ. Lebih kurang. So garis. Nanti kita lukis tau. Ini cikgu baru lakar je. Jadi kita dapat dia bersilang pada titik yang pertama tu pada 0, 0. Kalau kamu tengok ni yang pertama, yang kedua kat sini. Jadi nilai X tu berapa? Itulah penyelesaian dia. Faham tak? Faham tak? Okey, semua orang? Faham Baik. Willy faham? Okey, good. Iva pun faham. Alright. Jadi kita lukis 2 graf atas 1 paksi. Baik, tengok soalan yang seterusnya ni. Dia nyatakan penyelesaian bagi persamaan trigonometri itu. Ini. Ini apa masalah dia kat situ? Dia bagi persamaan yang baru. Okay, diberi kamu persamaan yang baru. 2 pi sin 2x tolak x sama dengan 0. Jadi persamaan ni kamu kena tukarkan sebenarnya. 2 pi sin 2x tolak x sama dengan 0. Okey, so persamaan ni kamu tak nampak dia ada kat atas. Okey, senang saja sebenarnya kita tukarkan dia supaya 2 pi sin 2x tolak 0 ini sebelah kiri, bawa semua sebelah kanan, tinggalkan sebelah kirinya sama dengan persamaan 1. Okey, kamu ada kiri, nanti pun kita guna teknik ni. Kanan. Okey, kiri ni pastikan dia jadi y. Y kita adalah inilah sin 2x saja. Okey, sebelah kanan apa-apa saja pindah ke kanan. Sebelah kiri tinggalkan supaya jadi y sama dengan sin 2x saja. Maksudnya kita nak tinggalkan sin 2x. Okey, dengar yang ni baik-baik. Kita nak sebelah kiri jadi y. Maksudnya kalau y adalah sin 2x saja sebelah kiri dengar baik-baik. Jadi yang lain tu bawa ke kanan. Okey, sebelah kiri pastikan sama dengan y daripada persamaan 1 di atas tu. Okey. Jadi x itu tolak x ni kita pindah dulu ke kanan. Jadi 2 pi sin 2x sama dengan x. Okey. Kita nak jadikan dia sampai sama dengan y tadi, kita tinggalkan sin 2x saja. Maksudnya sin 2x sama dengan x bahagi 2 pi. Okey, boleh follow kan? Pindah semua ke kanan sampai tinggal y saja di sebelah kiri. Jadi sin 2x ni dah y. Dah y ni. Okey, jadi kita dapat y sama dengan x bahagi 2 pi. Okey, sebenarnya ini dia dah suruh kita lukis dah tadi. Jadi penyelesaian dia itulah juga. Okey, dia minta kamu selesaikan, maksudnya cari koordinat titik persilangannya itulah. Nanti kita jumpa soalan-soalan ni. Baik, ini lakaran. Tapi soalan tadi minta lukis, jangan lupa kalau minta lukis kena guna kertas graf, kena guna paksi yang betul, skala yang betul. Okey, jadi kalau kita nak lukis macam ni lah, ini untuk kes melukis graf.
Lukis maksudnya kena plot, tak boleh lakar. Jadi kita pilihlah apa-apa titik atas paksi X, ambillah 6, dia paling kurang 6 titik kan, 5 hingga 6 kan, paling sedikit. Jadi sekarang dia ambil 8 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kira baik-baiklah, pi per 8, pi bahagi 8. So pi per 8, pi per 4, 3 pi per 8, pi per 2 ni 90 darjah. Ini 90 darjah, ini 0 darjah, ini pi. Okey. Antara 0 hingga 90 ini adalah 45 darjah. Macam tu. Bahagi-bahagilah. Okey. Lepas tu kamu plotlah semua. Untuk Y, kamu tekanlah kalkulator sin 2x. Okey. Tekan Y sama dengan sin 2x. Jadi kalau X-nya pi per 8, sin pi per 8, sin pi per 4. Ini kamu dapat jawapan di bawah tu. Okay, semua and then plot. Kena letak dia atas kertas graf. Okay, itu untuk graf trigo, graf sin. Okay, untuk graf yang kedua, sebab tadi cikgu dah bagi tahu kan, sebab dia adalah graf lurus, linear, tak payah banyak-banyak plot lah, tak payah banyak-banyak macam atas. Okay, tak payah banyak macam graf sin tadi. Kita cukup sekadar ambil 2 titik paling kurang. Kalau nak selamat lagi, ambillah 3 titik supaya kamu boleh jadikan 1 titik lagi tu sebagai semakan. Betul tak graf lurus kamu tu? Lalu 3 titik. Okay, paling kurang 2. 2 jangan buat salah lah. Kalau salah je mana-mana titik, salah lah graf kamu. Kalau 2 itu yang bahaya. Okay. Kalau tak confident, boleh tambah lagi sini, boleh letak 1 titik lagi, katakan tengah-tengah dia kamu ambil pi per 2. Boleh je. Kalau pi per 2 berapa nilai Y ni cari. Okay. Alright. Jadi itu dia. Ini contoh 15. Kamu plot graf tu, plotkan semua titik C. Kemudian kamu dapat graf Y sama dengan sin 2x, hujungnya adalah pi. Okay. Sebab kalau kita buat sebenarnya kitaran dia ada 2 kitaran sehingga 2 pi. 2 kitaran, tapi kalau sampai pi kita buanglah yang hujung, satu yang hujung tu tinggal pi. Alright, itu graf trigo untuk Y sama dengan sin 2x. Kemudian bila kita lukis garis lurus, di sini titik persilangan dia 0 dan satu lagi sini adalah 0.46 pi. Satu adalah 0, satu adalah 0.46 pi. Okey, jadi itulah jawapan yang soalan minta. Nyatakan penyelesaian, maksudnya ada 2 penyelesaian iaitu 0 hingga 0.46 pi. Kalau soalan tanya bilangan penyelesaian, ada 2. Ada 2 titik yang bersilang. Okay, ada soalan tak sampai sini? Ada soalan tak? Senang aja ni sebab kamu dah belajar graf ni dah lama sangat dah. Okay? Orang lain? Feeling? Okay, Shinyi, Eva, Chin. Kan dah belajar graf ni dah lama, cuma bezanya sekarang ini graf trigo. Kalau plot cikgu tak rasa ada masalah lah. Plot je atas kertas graf. Pastikan skala dia uniform, seragam. Paksi Y dan paksi X, pastikan seragam. Penyelesaian hanya tengok graf saja ya. Penyelesaian hanya tengok graf saja sebab kita guna kaedah graf untuk hari ni. Untuk hari ni kita guna kaedah graf. Okay, cikgu nak ajar ini je hari ni. Baik. Kalau ditanya penyelesaian dia apa, bagi nilai X ini kelas. Bagi nilai X itu 0 dan 0.46. Itulah nilai dia. X yang pertama, X yang kedua. Okay. Kalau soalan tanya bilangan penyelesaian, okay, kalau soalan tanya bilangan penyelesaian ada 2. Sebab ada 2 titik yang bersilang. Kalau soalan minta nyata selesaikan. Selesaikan maksudnya bagi koordinat X. Okay, clear yang tu? Okay. Bilangan penyelesaian, cikgu dah sebut tadi. Kalau soalan minta selesaikan, cari nilai X. Kalau soalan tanya bilangan penyelesaian, number of solution. Okay, number of solution. Cikgu selalu guna ni. Okay, cikgu selalu guna ni. NOS.
Number of solution boleh ditentukan dengan hanya melakar graf fungsi terlibat pada paksi yang sama. Okey, ini sama lagi. Bilangan titik persilangan akan memberikan bilangan penyelesaian. Kita kira je berapa dia bersilang. Itu yang cikgu sebut tadi. Okey, itu number of solution. Okey. Senang aja hari ni. Jangan fikir yang susah-susah. Dengar apa yang cikgu sebut je. Okey, sekarang soalan lakaran. Okey. Lakarkan graf Y sama dengan 3 cos 2x tambah 2. Perhatikan baik-baik. Okey. Ini kita tengok akhir sekali Kita lakar dulu, yang tu kita tengok last. Seterusnya, tentukan bilangan penyelesaian bagi persamaan trigo yang berikut. Ada 2. Soalan A dulu kita buat. Okey, kita lakar dulu. Y sama dengan 3 cos 2x tambah 2. Alright, jadi graf yang pertama kita tengok graf cos bentuk sayap. Okey kelas, bentuk sayap cos. Kemudian amplitude dia berapa? Amplitude dia berapa? Tinggi dia? Okey, amplitude dia 3. Kamu ingat yang ni senang kerja kamu. Okey, berapa cycle, berapa kitaran? Sehingga 2 pi? Cekap bagus. 2 kitaran sehingga 2 pi. Okey Ulfa, good. 2 kitaran sehingga 2 pi. 2 kitaran hingga ni jangan lupa kelas. 2 pi dulu. So kita akan buat graf cos. Cikgu tak label dulu 2 pi sebab nanti menyusahkan cikgu nak lakar. Okey, 1 cos. Lagi 1 cos di belakang. 2 cos. Okey. 2 kitaran, ujung ini 2 pi. Okey, jadi amplitude dia adalah 3, bawah sini negatif 3. Okey, ini paksi Y, ini paksi X. Alright, kemudian baru kita semak balik. Last sekali yang cikgu kata kita tengok akhir sekali ni. Okey, dia nak sampai pi sahaja. So kita cari di mana kita punya pi, mestilah tengah-tengah ni. Okey. Kita padam yang lain yang di belakang ni. Kita tak mau dia. Soalan nak sampai pi sahaja. Okey. Jadi soalan nak sampai pi sahaja. Boleh buat macam ni? Ada C. Oh, ada C. Thank you. Ya. Thank you Iva. Baru nampak ada C. Okey, C dia naik 2. Maksudnya kalau dia naik 2, 3 tu akan jadi 3 tambah 2. Okey, koordinat ini akan jadi 3 tambah 2. Negatif 3 akan jadi negatif 3 tambah 2. Okey. Boleh tak? Boleh ikut tak apa cikgu buat ni? Semula. Cikgu tak nak padam graf cikgu tahu sekarang ni. Kamu cuba ikut Cikgu tak nak padam graf sebab nanti nak lukis graf lagi sekali. Okey, cikgu tak nak padam. Cikgu nak tukar ni je. Koordinat ni je. Nak tukar nilai tu. So kalau dia tambah 2, maksudnya negatif 3 tu tambah 2. Okey. Dan 3 tambah 2 dan negatif 3 pun tambah 2. Boleh cikgu nak ubah yang itu je. Kalau sini tadi kosong, kosong akan tambah 2. Betul kan? Semua tambah 2 titik-titik tu. Baik. Sekarang apa sebenarnya nilai di paksi ni? Negatif 2 tambah 3 tu. Berapa nilai dia? 5 lah kan? Betul tak? Sini jadi 5. Okey, sini jadi 5. Kosong tambah 2, yang itu dah jadi 2. Kamu cuba ikut apa cikgu buat ni. Cikgu tak nak padam graf cikgu, malas. Okey. Yang ini negatif 2 tolak 3. So ini dah jadi negatif 1. Okey, bagus Sarah. Negatif 1. Okey, jadi paksi cikgu kena tukarlah. Takkan paksi dekat 2. Paksi masih lagi di kosong. Okey, paksi tu kita ubah. Tak ada masalah, senang aja.
Paksi kita ubahlah, jangan lupa. Paksi mestilah di sini 2, sini -1, sini agak-agak kosong. Okey. Ini adalah kosong dia. Situ X-nya. Carilah kosong yang betul kat mana? Boleh? Boleh ke? 3, 4, 5 bahagi 3 elok-elok. Okey, -1, 0, 1, 2. Ini pun bahagi 3. Cikgu tak nak padam graf tu sebab nak lukis graf tu satu cabaran untuk kita sebenarnya. Nak lukis dia cantik-cantik. So sini masih lagi pi. Okey Okey, itu satu cara lagi. Baik, kita dah lukis graf. Sekarang kita nak selesaikan apa yang soalan minta. Okey, kita nak mula selesaikan. Kalau siapa yang tak boleh faham, bagi tahu cikgu 3x cos 2x sama dengan pi tolak 2x. Okey. Tadi bila cikgu sebut tentang menyelesaikan ni, kita kena bina satu graf baru. Okey, kena ada satu graf yang tambahan. Okey, graf baru. Adakah graf tu lurus? Kalau tadi kita dapat graf linear kan? Okey, sekarang kita nak check graf yang kita nak lukis tu graf apa. Okey, tadi ingat tadi tak cikgu pesan tukar yang di sebelah kiri tu sampai jadi y. Y daripada persamaan ni. Tukar supaya dia sama dengan y. Sebelah kiri, yang lain bawa ke kanan. Bawa lah sampai dia jadi sama. Okey, kalau kamu perhatikan y kita ada 3. Ada cos 2x dan ada tolak 2. Okey, 3 dah ada. Cos 2x dah ada. Okey. 3 dah ada, cos 2x dah ada. Jadi, yang kita tak perlukan adalah x ini kelas. Yang kita tak perlukan adalah x ini. Betul tak? Tengok y kita tadi. Kita ada 3. Kita ada 3. Kita ada cos 2x, kita ada cos 2x, dah sama sebelah kiri tu. Cuma kita tak nak x ni je. X ni dalam persamaan yang baru tu ada. So kita tak nak, kita cancel lah semua. Semua kita bahagikan dengan x. So sini pun mesti bahagi x. Okay, bila kita tukar satu perkara di sebelah kiri, sebelah kanan pun akan follow. So akhirnya kita akan dapat apa? Sini dah potong habis, sini x sebelah kanan pun akan potong. Kita akan dapat 3 cos 2x sama dengan pi per x tolak 2. Boleh ke? Okey, tak sama lagi dengan y. Sebelah kiri kita tak sama lagi dengan y. Jadi kita kena kasih dia sama dengan y. Kita ada 3 cos 2x dah ada. Cuma sekarang sini apa tu, tambah ke tolak 2 dah padam dah. Sini mesti ada tambah 2. Jadi tak ada masalah. Kita tambah 2 kat sini. 3 cos 2x, kita tambah aja 2. So sebelah kanan pun kena tambah 2. Pi per x tolak 2 tambah 2. So habis. Jadi ini dah sama dengan kita punya y. Y sama dengan pi per x. Akhirnya kita dapat satu graf baru. Okay, kita dapat graf baru yang kita kena lukis untuk tahu apa penyelesaian dia. Dia nak bilangan penyelesaian, number of solution. Jadi kita kena bina graf baru. Baik, cikgu nak tanya kamu semua, graf apa tu? Adakah dia graf linear? Okay, all of you. Kamu ada berapa orang? Ada 15 orang dah sekarang. Adakah graf ini graf linear? Bukan. Wendy kata bukan. Macam mana kita nak tahu dia linear ke tak tadi? Kalau dia adalah graf linear,
Lian G kata tidak. Sure ke tidak? Cikgu nampak X tu kat bawah kuasa 1 je. Tadi kan kalau kita kata linear, X tu mesti kuasa 1. X mesti kuasa 1, ini akan jadi linear. Sekarang S ni kuasa berapa sebenarnya? Ini sama dengan pi X kuasa negatif 1. Ini bukan graf linear. Ini graf apa nama dia? Ini kuasa negatif 1. Jadi itu bukan linear. Graf apa? Iva nampak kan? Kuasa X tu negatif 1. Kalau negatif 1 dia bukan lurus. Graf apa ni? Dah belajar ke belum? Dah belajar ni dalam modern maths. Okey, ini bukan graf linear. Ini adalah graf silangan. Ingat lagi tak? Y sama dengan A per X. Kamu ada graf kuadratik, kamu ada graf kubik, kamu ada graf silangan. Kamu ada graf kubik tadi kubik silangan. Ingat lagi tak graf silangan ni? Yang ada paksi X, ada paksi Y, kemudian dia bersilang. Dia nyilang macam ni. Ini Y sama dengan A per X. Ingat graf ni? Ada belajar tak? Ada jumpa tak? Entah-entah cikgu. Ada pernah jumpa tak? Ingat? Okay, good. Maksudnya tiba-tiba tak ingat. Ini dalam modern maths, Sarah. Dalam ML cikgu tak ajar yang ni. Bila pun lupa. Ini dalam modern maths Okay, tak apa. Kalau S ada di bawah, ini graf silangan. Kamu ingat lagi tak kalau kamu ada graf sama dengan AS kuasa 3, dia bentuk kubik, bentuk S. Okay, kalau S kuasa 2 itu kuadratik. Jadi kalau S ada di bawah ini kita panggil graf silangan. Graf silangan dia lengkung, tak sentuh paksi Y, tak sentuh paksi X. Okay, dia tak ada nilai Y dan X, nilai pintasan, dia tak tertakrif untuk pintasan. Jadi kalau A positif dia berada di atas, ini untuk A positif. Kalau A negatif dia berada di bawah, dia ada di sini, ini untuk A positif. A positif. Kalau A negatif dia terbalik. Cikgu nak ambil warna apa pula yang lain ni. Okay, kalau A negatif dia kat sini. Macam tu lah. So, kita pergi je. Ingat balik apa yang dah belajar dulu-dulu tu. Jadi, kita tak payah Iba, makan semut banyak lah kamu ni. Cuba nanti ingat balik tak apa. Ini satu graf ni je dia akan timbul dalam fungsi trigo kita. Okay. Graf silangan atau lurus. Graf kedua yang kita nak lukis sama ada graf silangan atau lurus. Itu je yang akan timbul. Jadi kita tak payah buat ni. Tak payah buat XY. Sebab kita tahu ini graf silangan kan. Tak payah buat benda ni. Tak payah. Terus saja kita lakarkan sebab A-nya positif. Jadi dia berada di sini. Alamak, tak cantiknya. Apa yang cikgu padam tadi tu? Oh my god. Mana cikgu nak? Kat mana button undo dia? Benci betul lah. Alah. Okay, cikgu kena lukis balik nampaknya. Kat mana button undo dia? Cheese. Okay. Apa Iba? Ini buat ni. Alright. Ini graf Y sama dengan pi per X. Sabar je lah kamu ni. Okay, jadi yang hijau tadi adalah graf cos. Yang purple tu adalah graf silangan. Okay, pi per X. Jadi soalan minta nyatakan bilangan penyelesaian. So kita tengok graf cos kita bersilang dengan silangan tu pada 2 titik kan. Okay, ini 2 titik ni. Jadi bilangan penyelesaian dia ada 2. Okay, ada 2 titik persilangan dia. Boleh soalan ni?
Boleh tak? Ini je cikgu nak ajar hari ni. Boleh? Cindy okey? Sarah boleh? Okey. Okey. Very good. Kita tengok soalan B. Tengok. Cikgu tak sediakan untuk soalan B pula. Betul ke cikgu tak buat untuk soalan B? Tak ada pula untuk soalan B punya ruang. Okey, tak apalah, kita tengok soalan ni latihan formatif 6.3. Okey, dengan menggunakan skala 2 cm kepada 0.5 unit pada paksi X dan paksi Y, lukis graf Y sama dengan 2 cos pi per 2. Okey, satu yang minta lukis. Lukis maksudnya kena guna kertas graf. Okey, kena guna kertas graf bagi X daripada 0 hingga 4. Daripada graf diperolehi, anggarkan nilai-nilai S yang memuaskan persamaan ini. Anggarkan nilai. Jadi ini kamu kena lukis graf. Lukis graf baik-baiklah plot. Okay. Kalau lukis graf kamu kena buat X dia berapa untuk Y sama dengan 2 cos pi per 2X. Untuk X tu antara 0 hingga 4. Jadi kamu buatlah X, Y. Jadi ambil banyak sikit sebab kita nak lukis. Cikgu guide saja sebab cikgu tak prepare kertas graf ni. Jadi yang terakhir adalah 4. Kita boleh ambil, berapa nak ambil? Boleh ambil 2, 4. 0.5, 0, 0.5, 1, 1.5, 2, macam ni, 2.5, 3, 3.5, 4. Ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jadi kamu cari nilai Y dia, tekanlah nilai X tu. Kemudian kamu dapat Y. Plotkan graf tu. Okey, anggarkan nilai-nilai X bila kamu nak plotkan graf yang kedua. Okey, graf yang kedua dia tak beri. Nampak tak? Graf yang kedua apa? Dia tak bagi. Ini bukan graf yang kedua. Macam mana kita nak dapatkan graf yang kedua? Macam mana kelas? Kita nak dapat graf yang kedua tu, graf apa? Kita buat apa tadi? Ya, bawa ke kanan. Pindah-pindah. Pindah-pindah-pindah Bilin kata. Bawa ke kanan. Betul. Jadi kita akan pindah-pindah-pindah-pindah tu semua. Bawa ke kanan semua yang kiri sampai dapat yang kiri tu pindah ke kanan. Sampai sebelah kiri tu kita dapat sama macam ini. Y. Sebelah kiri kita dapat Y. Jadi kita cuba pindah sama-sama. Sebab cikgu yang risau kat sini. Kita nak tentukan graf apa yang kedua tu. Cikgu lebih risau yang ni. Okay, ini yang graf yang baru. Persamaan yang minta kamu selesaikan. Okay, jadi kita pindah-pindah-pindah supaya dia sama dengan Y. Okay, yang sebelah kiri pindah supaya sama dengan Y. So, sebelah kiri kita jadikan Y. Pindah semua ke kanan. So kita perhatikan dulu Y kita adalah 2 cos pi per 2X. So sini cos pi per 2X dah ada. Cuma tak ada 2 je kat depan. Tak susah dah ni. Jadi cos pi per 2X kita tinggalkan. Biar dulu sama dengan negatif 1 per 4. Pindah ke kanan. Jadi dah dapat cos pi per 2 dah hampir sama tapi kena ada 2, kena darabkan dengan 2. So bila kita darab dengan 2 sebelah kanan pun kita darab dengan 2. So 2 cos pi per 2x sama dengan negatif 1 per 4 darab dengan 2. Okay, so ini 2 darab dengan cos tau. Jangan 2 dengan 2 tu kamu potong pula, salah. Okay. 2 cos pi per 2x sama dengan negatif 1 per 2. Okay, dah sama tak dengan Y?
Dah sama dengan Y kan? Y sama dengan 2 cos pi per 2x. Okey, jadi itu Y yang kamu nak lukis adalah Y sama dengan negatif 1 per 2. Macam mana graf ni kelas? Nampak X pun macam mana pula lah rupa graf ni? Macam mana rupa graf dia Y sama dengan negatif 1 per 2? Sarah, Iva, Welly, dipaksi Y. Dia tak ada, graf tu tak ada kecerunan. Tak ada X kan? Jadi dia hanya pintas paksi Y pada negatif 1 per 2. Macam tu, good. Jadi itu dia. Ini adalah graf Y negatif Haslina. Okay. Dia tak sukalah dia terpadam semua ni. Sini negatif 1 per 2. Jadi itu dia garisan dia. Y sama dengan negatif 1 per 2. Inilah graf dia. Bolehkah semua orang? Jadi graf yang pertama dengan graf yang kedua ini kamu lukis di atas paksi yang sama, atas kertas graf yang sama. Plot di atas kertas graf yang sama, tindihkan dia. Kemudian kamu tengok titik persilangan dia kat mana. Jadi itulah nilai-nilai X. Baca nilai X dia. Boleh? Boleh? Cikgu guide ini je. Nanti kamu lukis graf tu. Boleh cikgu harap sangat boleh. Okey. Ini soalan yang SPM. Biasa tanya yang ini. SPM KBSM biasa tanya ini. Nyatakan, diminta kamu lakar. Kemudian dia bagi persamaan baru. Kemudian diminta nyatakan bilangan penyelesaian. All together 7 markah ataupun 8 markah. Biasa ini kertas SPM yang sebelum ni. Lakar, tukar persamaan, dapatkan untuk graf yang kedua dan nyatakan bilangan penyelesaian, number of solution. Sebab bilangan penyelesaian bolehlah dapat kalau lakar. Kalau ditanya penyelesaian daripada lakaran tak boleh, kena lukis graf. Sebab kita nak cari titik yang betul-betul kan. Kena lukislah. Kalau nyatakan bilangan penyelesaian, lakar boleh. Itu beza lakar dengan lukis. Okey, boleh kita teruskan Jadi kita cuba graf ni. Ini yang pertama. Okey, Y sama dengan 3 sin 2x. Ini yang pertama, kita akan lukis dulu. Amplitude berapa? Amplitude berapa? Nak lukis tinggi berapa? Okey, 3 Welly, thank you. 3 negatif 3. Berapa cycle? Okey. Good Sarah, good Welly. 2 cycle sampai 2 pi. Okey, ini last kali kita tengok Ini last kali tengok. Okey, Val yang G, cikgu harap kamu boleh buat. Jadi kita lukis graf sin. Ingat graf sin, jangan salah. Graf sin mesti S yang terbalik tu, S yang terlangkup tu. 1 cycle, kemudian sambung. Kenapa cikgu lukis ni cantik sangat? Kamu boleh lukis cantik macam cikgu tak? Kena riak sikit. Tak boleh Welly. Practice make perfect. Okay. Cikgu tak nak padam, oh my god. Jangan terpadam, padam boleh naik angin ni. Okay, kita sambung. Kita cek, dah dapat tak semua markah? Yang pertama, tengok bentuk sin. Okay, dah betul. Yang kedua, tengok amplitude. Tinggi dia kita dah label. Okay, dah label. 3 dan negatif 3 kita dah label. Yang ketiga, kita tengok kosong dengan 2 pi. Kosong tak label lagi. Okay, tu 3 perkara Bentuk, amplitude, 0 hingga 2 pi untuk cycle. Next, kita tengok, baru kita tengok yang akhir tadi. Okay, soalan memang nak sampai 2 pi, so itulah jawapan kita untuk graf. So graf sini dah bagi 3 markah. Okay, lakaran graf 3 markah. Itulah yang cikgu sebut tadi, bentuk, amplitude dengan 0 hingga 2 pi tu ada 2 cycle, 3 markah. Okay, seterusnya kita sambung. Menggunakan paksi-paksi yang sama, lukis garis lurus. Okay, kamu bernasib baik sebab dia dah sebut garis lurus. Tak payah fikir graf apa tu, memang graf lurus. Okay, yang bersesuaian untuk mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan ini. Okay, here we go, persamaan baru dan kita nak cari number of solution dia. Jadi
graf lurus kita tu, graf lurus apa persamaan dia kita kena cari. Okey, graf kedua apa? Okey, graf kedua apa? Kita kena cari. Jadi sama macam tadilah, pindah, pindah, pindah. Jadikan sebelah kiri tu sama dengan Y. Cikgu harap kamu dah faham yang ini. 3 sin 2x tambah 2x, salin dulu, sama dengan 3 pi. Pindah semua yang di sebelah kiri ni jadikan sama dengan Y. Okey, kiri ni kena jadi Y. Okey, jadi tengok balik kita punya Y. 3 sin 2x. Okey, apa yang kita tak perlukan di sini? Kita bawa ke kanan. Okey, kita perlu tinggalkan 3, kita perlu tinggalkan sin 2x. Okey, itu Y kita. Pi dengan 2x tu kita kena pindah ke kanan. Semua orang nampak apa cikgu buat tu? Nampak kan? Okey, pindahkan 2x tu ke kanan. Tinggalkan 3 pi sin 2x tu di sebelah kiri dulu. Sama dengan 3 pi tolak 2x di sebelah kanan. Okey. Kemudian tadi kita tak nak nampak Iba? Kita tak nak pi pula. Okey, kita tak nak. Ini pi. Jadi bila kita tak nak pi ni, kita bahagikan semua dengan pi. Jangan lupa sebelah kanan pun kena ikut bahagi dengan pi. Okey, so bahagi, potong. Sini pun kita potong. Kita bahagi supaya kita boleh potong dia, cancel. Jadi tinggal 3 sin 2x sama dengan 3, tinggal 3 tolak 2x per pi. Dah sama ke belum? Sebelah kiri. Dah sama? Okey, dah sama, itu Y. Kita dah dapatkan sebelah kiri Y. Okey, Sarah pun nampak, Iba pun boleh dah. Y sama dengan 3 tolak 2x per pi. Ini adalah persamaan garis lurus kamu. Persamaan linear sebab kamu nampak x tu kuasa 1. Okey. 3 ni apa kelas? Y sama dengan ms campur c. So 3 ini apa? 3 tu c. Okey, pandai. Y sama dengan ms campur c cikgu sebut tadi. So ini Y, kat sini ada M, kat sini ada X, kat sini ada C. C itu adalah pintasan Y. So pintasan Y kita dah nampak adalah 3. So kita boleh awal-awal pangkah kat situ. Garisan akan melalui 3. Okay, so kita dah ada satu titik, tinggal cari satu saja titik lagi. Okay, ataupun kalau tak mau ikut macam tu, buat apa cikgu panggil, cari koordinat pun boleh. Kita buatlah kita punya kotak-kotak, kita punya jadual untuk cari 2 nilai X, 2 nilai Y. Okey. Apabila X kosong, sini kosong, Y adalah pintasan Y, 3. Gantikan X tu kosong. Lagi satu nilai X, kamu ambil nilai X yang ada di paksi graf asal tadi. Paksi tadi. So boleh ambil tadi 2x pun boleh ataupun kamu nak ambil x pun boleh. Tak ada masalah. Kamu nak ambil 2 pi boleh, nak ambil pi pun boleh. Okay, cikgu akan ambil 2 pi sebab, cikgu akan ambil pi sebab cikgu nampak di bawah tu ada pi. Okay, kalau kita ambil 2 pi, kalau kita ambil pi, y sama dengan 3 tolak 2 darab pi. X cikgu adalah pi bahagi pi. So pi dengan pi boleh potong. Jadi tinggal 3 tolak 2 sama dengan 1. So bila X sama dengan pi, Y sama dengan 1. Okay. So plot koordinat tu yang kedua tu, X sama dengan pi, Y sama dengan 1. Agak-agak elok-elok. Koordinat 1 ni kena label. Okay, kat situ. Boleh tak? 2 koordinat cukup, tapi pastikan jangan salah. Okey, apa lagi kita nak buat? Kita binalah garis lurus tu. Garis saja. Alamak, mesti langgar titik tu nah. Langgarlah sampai habis. Okey, ini mesti kena tau.
Biasalah cikgu kamu tak nak padam. Okey, berapa bilangan penyelesaian? Berapa bilangan penyelesaian tu? Aish. Berapa kelas? Nampak berapa bilangan penyelesaian dia? 5. Bilangan penyelesaian maksudnya kira titik persilangan je. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Pandai pun Dian Ji, Sarah, Biling. Bilangan penyelesaian dia ada 5. Okey. Baik. Jadi markah tadi dia ada kat sini. Kamu dapatkan persamaan ni 1 markah. Yang panjang-panjang kira tadi tak ada markah. Ni semua tak ada markah. Buatlah macam mana pun sampai dapat persamaan yang betul 1 markah. Kamu bina garisan 1 markah dan jawapan bilangan penyelesaian 1 markah. Okey, ni 6 markah sebab graf tadi graf yang simple. Okey, ada 6 markah. Lukis garis 1 markah, dapat persamaan 1 markah, nyatakan jawapan 1 markah. Okey, boleh buat ni. Boleh tak? Habis dah. Ini contoh last. Okey, last kita tengok yang ni Sabar sikit. Kamu sabar sikit Okey, pukul 10. Dengan melakarkan graf ini, takar lagi. Y sama dengan 3 tambah modulus cos X untuk X daripada 0 hingga 2 pi. Cari julat nilai K dengan keadaan modulus cos X sama dengan K tolak 3. Okey, ni soalan dia lain sikit. Okey, soalan dia lain sikit. Cari julat nilai K. Julat ni kalau nampak perkataan julat maksudnya kamu kena bagi jawapan K lebih besar daripada apa-apa atau K lebih kecil daripada apa-apa jawapan tu. Itu maksudnya julat. Okay? Boleh faham? Baik, ini nak kamu berfikir sikit. Tak apa. Kita lakar dulu graf tu. Lakar graf ni ada 4 markah sebab ada modulus. Ada modulus 4 markah. Kalau ada shift, ada nilai C naik atas turun bawah tu 4 markah. Okey. Jadi kita buat Y sama dengan 3 tambah modulus cos X. Kita nak buat apa dulu? Kita nak lukis graf apa dulu? Answer me. Hurry up. Okey. Good Sarah. Kita lukis graf cos X dulu. Itu step yang pertama. Lepas lukis graf cos X, kita buat apa pula? Modulus. Okay, good Welly. Modulus ini yang kedua. Lepas modulus, baru kita tambah 3. Ini yang ketiga. So ada 3 graf yang akan berubah-ubah. Okay, we do it together. Paksi X. Jangan lupa, okay, paksi Y label. And then cos X. Cos X kalau tengok amplitude berapa? Amplitude berapa untuk graf tu sekarang? Amplitude dia 1. Okay. Okay, good. So amplitude dia 1, cikgu nak lukis. Sini 1. Sini negatif 1, sini kosong. So berapa cycle? Berapa kitaran? Kitaran dia 1, Sarah. Okay, good. Eva. Kitaran dia 1. So lukis 1 kitaran sampai 2 pi. Jangan tengok yang ini dulu. Yang ini kita tengok last. Lukis 1 kitaran sampai 2 pi. Bentuk cos, jangan lupa bentuk cos bentuk sayap. Okey, buat daripada 1, turun bawah, kemudian naik atas balik, pergi sana atas 1. Okey, hujung ini adalah 2 pi. 1 kitaran hingga 2 pi. Cikgu nampak graf cikgu tak berapa sama tinggi ni. Kamu kena pastikan dia sama tinggi ni. Cikgu terlebih tinggi. Dan cikgu tak nak padam, biarkan.
nak lakar banyak-banyak kali. Pastikan kamu lukis sama tinggi Jangan terlebih tinggi. Tak cantik. Dia boleh menyebabkan kamu hilang markah. Okay, next. Kita nak buat yang kedua. Kita dah lukis graf cos X dan kita semak memang dia nak sampai 2 pi kan? Kita semak ni yang last tadi cikgu cakap tu memang dia nak sampai 2 pi. So kita dah settle yang ini. Okay, dah settle. Sekarang kita akan lukis graf yang kedua. Kita nak moduluskan dia. So modulus apa maksud dia? Semua kita kena buat apa? Semua kita kena pantul naik atas. Okay, ada yang jawab dalam hati tu cikgu dengar. Okay. Aish, apa ni? Pantul naik atas. Okay, terima kasih sebab jawab dalam hati tu. Alright. So, bila kita dah pantul, yang ini kita padam lah. Yang merah tu kita padam. Itu masuk modulus. Okay, last kali kita nak buat apa? Cepat jawab. Tak mau dalam hati dah. Tambah 3 Welly kata. Tambah 3 tu translasi, naik 3 ke atas. Okay, translasi ke atas. Okay. Dan walaupun graf tu tak cantik pun cikgu tak nak padam, cikgu nak tukar paksi sahaja. Okay, cuba follow cikgu tukar paksi. Tambah 3, maksudnya sini 1 tambah 3. Okay. 0 tambah 3. Negatif 1 tambah 3. Okay. Jadi akhirnya sini nilainya adalah 4. Sini nilainya adalah 3. 3 ni boleh padam. 0 tambah 3 jadi 3. Yang ini nilainya adalah 3 tolak negatif 1 tambah 3. Negatif 1 tambah 3 adalah berapa? 2. Cikgu ubah koordinat-koordinat tu je. Tambah je semua dengan 3. So sekarang paksi cikgu tak boleh ada kat situ lah. Dah jadi salah kalau ada kat sini. Oh my god. Okay, paksi cikgu ni tak boleh ada kat situ. Di mana cikgu nak letak paksi? Okay. Mana nak letak paksi? Sini 4. Ya, sini 3, sini 2, sini 1, sini 0. Paksi mesti letak di 0. Okay, dan ini bawah ini masih sama. Sini adalah 2 pi. Boleh faham tak? Boleh? Boleh Alright. Ini sebab cikgu tak nak padam graf. Malah nak lukis graf banyak kali. Tangan dah lah terketar-ketar kan. Kamu pun sama macam cikgu. Kamu mestilah lagi. Kan Sarah kan? Okey, sekarang dia kata modulus cos X sama dengan K tolak 3. Okey. Jadi modulus cos X sama dengan K tolak 3. Apa kita nak buat ni? Tidak mempunyai punca nyata. Tadi kalau kita ada persamaan baru, apa kita kena buat dengan persamaan ni? Macam tadi juga. Apa kita kena buat? Kita kena pindah. Sebelah kiri kita jadikan Y. Okey, pindah semua ke kanan. Jadikan kiri sama dengan Y. So kita perhatikan Y kita adalah 3 tambah cos modulus cos X. Jadi modulus cos X dah ada, cuma kita perlu tambah 3 aja. So easy. Kita buat cos X modulus tu, terus kita tambah aja dengan 3 sama dengan sebelah kanan K tolak 3. So kena tambah dengan 3. Dua ni kena follow. Okay, apa kita tukar? Sebelah kiri, sebelah kanan pun kita kena ikut tukar juga. Alright. Baik. So ini sudah jadi Y. Ni dah jadi Y. So Y sama dengan K tolak 3 tambah 3 is K sahaja. Y sama dengan K. Sebenarnya kita cari apa ni? Cikgu nak suruh kamu fikir. Jawab soalan ni. Fikir. Kita sebenarnya dapat apa ni? Apa yang kita dapat ni? Y sama dengan K. Kenapa kita pindah-pindah tadi Sarah?
billing. Sini, Lianji. Eva, kenapa kita pindah-pindah tadi? Sebenarnya kita nak cari apa? Apa tujuan dia? Dan kita dah dapat itu, apa yang kita dapat ni? Cari julat? No. Belum. Tadi tujuan dia. Jawab soalan cikgu. Bila kita pindah-pindah, sebenarnya kita nak cari sesuatu. Kita nak cari persilangan. Sebelum kita dapat persilangan tu, kita dapat ini, persamaan ini. Persamaan ini apa ni? Betul, nak cari persilangan. Yes, correct. Kita pindah-pindah-pindah supaya kita dapat persamaan. Persamaan ni persamaan apa? Persamaan graf yang kedua. Ingat, kita pindah-pindah ni, kita nak cari persamaan graf yang kedua. Okey, persamaan graf kedua. Graf pertama adalah graf tadi, ini adalah persamaan graf kedua. Bila kamu faham yang ini, bolehlah jawab. Okey, graf yang kedua adalah Y sama dengan K. K ni adalah satu nombor. Okey, K itu adalah satu nombor aja. Kamu nampak tak dia ada S kat sana? Y sama dengan KX ke? Ada tak? Ada nampak dia linear tak? Fikir? Bagus. Ada pun jawab. Jangan jawab dalam hati. Tak nampak linear kan? Tak nampak X. Kalau linear dia jadi Y sama dengan KX. Ini linear. Okay. Sekarang ini bukan linear. Tak linear. Sebab tak nampak X. Jadi macam mana graf ni? Graf Y sama dengan K ni macam mana? Welly dapat jawab dipaksi. Sini pun dapat. Graf tu mendata sahaja dipaksi Y. Dia meminta satu nilai dipaksi Y. Nilai itu adalah K. Okay. Ini adalah graf. Banyaknya conteng kat situ. Itu adalah graf Y sama dengan apa-apa nilai lah. Katakan 2 ke, Y sama dengan 3 ke. Something like that lah. Jadi ini adalah nilai 2, 3 ke apa ke nombor-nombor ni adalah nilai dipaksi Y. Dan dia kata keadaan dia tidak mempunyai punca nyata. Apa pula tu punca nyata? Okay, cepat-cepat kita settlekan yang ni. Tidak mempunyai punca nyata. So di mana garisan tu? Adakah dekat 1, 2, 3, 4, 5, 6? Kat mana dia? Di mana graf tu cikgu boleh lukis? Kat bawah ke? Kat sini ke? Kat atas ke? Kat tengah ke? Kat 4 ke? Di mana? Sekejap kita padam lah yang lain ni. Cepat kelas. Boleh fikir tak? Kat mana dia? 4. Ibu kata 4. Kalau di 4, dia langgar tak? Ada persilangan tak? Okey. Tidak mempunyai, kalau kamu faham ini, kamu boleh buat. Tidak mempunyai punca nyata, maksudnya tiada persilangan. Okey? Maksudnya tiada persilangan. Tiada persilangan dengan graf yang pertama tu. Okey, kalau dia tak bersilang, dia boleh tak berada di 3? Garisan tu boleh berada di 3 tak? Y sama dengan 3. Boleh tak? Tak boleh. Boleh tak Y sama dengan 4? Boleh tak? Tak boleh. Jadi K dia tak boleh jadi 3, K dia tak boleh jadi 4. Kalau jadi 3, 4 ataupun di antara ni, dia adalah dia bersilang. So tak boleh berada di situ. Okey? Apa Sarah? Kita satu. Nak tulis tak ke? Okey. Jadi sekarang kita jawablah. Kamu kena faham itu. Sekarang baru kita boleh jawab. Apa julat nilai K yang boleh ambil? Jadi dia tanya julat nilai K. Jadi K boleh ambil nilai apa? Cepat-cepat, last one. K boleh 3 tak? Tak boleh. K boleh 4 tak? Tak boleh. So K boleh selain daripada nilai itu.
Kecil daripada 2. Kat sini boleh Meli? Kat sini K boleh. K boleh ambil apa saja nilai asalkan dia kecil daripada 3. Apa saja nilai asalkan kecil daripada 3. Satu lagi. Apa saja nilai asalkan dia lebih besar daripada 4. Okey. Nampak tak soalan tu twist sikit? Okey, ada soalan tak? Nanti tengoklah balik nota. Tak ada soalan Baik, kalau tak ada soalan, cikgu rasa itulah yang kamu perlu tahu hari ni. Yang pertama, kalau soalan minta lukis 2 graf, kena lukis atas kertas graf. Biasanya kalau soalan minta lukis, dia nak kamu nyatakan penyelesaian. Nyatakan penyelesaian maksudnya cari nilai nilai X persilangan tu. Dia bersilang, tempat dia bersilang, cari nilai X dia dengan tepat. Maksudnya kena baca daripada kertas graf. Okey. Lagi satu soalan, dia minta kamu lakarkan 2 graf. Satu graf dia bagi persamaan, satu graf lagi kamu kena cari persamaan. Macam mana nak cari persamaan tu? Inilah yang kita buat tadi ni. Pindah-pindah. Kita pindah-pindah tu sebab kita nak cari persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua kita dapat, kita tahulah graf yang kedua tu graf apa, baru kita boleh lukis. So lukis 2 graf atas satu paksi, kamu cari bilangan penyelesaian saja. Tak boleh cari dia punya penyelesaian dia. Kita tak boleh dapat dengan tepat nilai X tu sebab kita lakar saja. Okey, nampak 2 perkara? Satu, mencari bilangan penyelesaian. Satu lagi, mencari penyelesaian. Mencari penyelesaian kena guna kertas graf. Mencari bilangan penyelesaian tak payah